Jangan lupa tekan subscribe, okay? Jangan lupa tekan subscribe. Kau dengar tak bunyi puaka tu? Cepat-cepat tekan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my channel, Mr. Syaz Abu Bakar. Wala sudah pasti, okay? Terima kasih kerana menonton my channel. Dan hari ini kembali bersama segmen True Story, iaitu Seram Misteri Asrama. Okay, stay tune. Habiskan cerita ni baru faham. Jangan kau stick. Kau tak faham, guys. Kau tak faham. Kau tengok sampai habis baru kau faham, guys. Stay tune. Okay, first of all, hari ni aku nak cerita bunyi dia macam agaklah mistik sedikit, agaklah seram sedikit tentang pengalaman aku semasa aku di asrama. Tapi ini episod 1. Sebab aku banyak sangat pengalaman aku di asrama. Pengalaman aku misteri di asrama. Jadi aku nak jadikan satu video ni, aku rasa 18 hari pun kau tengok video ni aku tak habis-habis. 80 juta kota GB anda pun anda tengok, tetap tak habis-habis. Okay, tapi aku buat satu episode. Okay, bentuk ceritanya begini. Music please. Okay, jadi pertama sekali aku nak cerita tentang detik pertama yang aku dapat tawaran kemasukan ke asrama. Jadi masa tu umur aku dalam tingkatan 4 lah, 16 tahun macam tu. Masa tu aku sibuk lah nak masuk asrama sebab aku nampak kakak aku kan. Aku dan kakak aku ni memang lagi dulu fight. Memang nak boleh nampak kakak aku ni pandai sikit, aku pun nak pandai juga. Jadi kakak aku dapat universiti kat Terengganu. Aku pun hantarlah kakak aku kat Terengganu, universiti kat Terengganu juga. Jadi hantar, jadi aku pun setelah waktu itu aku rasa macam aku nak masuk asrama lah. Aku nampak seronok lah kakak aku masuk asrama kan. Jadi aku pun nak masuk asrama. Lepas aku habiskan PMR, aku dapat keputusan PMR, aku terus mohon sekolah teknik tau. Jadi aku mohon dah banyak ke aku mohon sekolah teknik. Tapi memang aku banyak mohon ke arah kecenderungan lah, ke arah ke arah pertanian. Sebab aku suka dalam bidang-bidang pokok ni. Kau nampak lah bila aku pun penuh dengan pokok kan. Jadi aku pun pilihlah pertanian. Jadi dalam pertanian punya teknik ni dia ada 3 sekolah. Dari 3 sekolah. Yang pertama sekolah menengah teknik pertanian Cina. Kedua sekolah menengah teknik vocational Datuk Lela Maharaja. Yang ketiga sekolah menengah teknik teknikal Teluk Intan. Jadi aku mohon ketiga-tiga tersebut. Diorang tak sedar hati lah masa aku nak mohon masuk, masa aku nak daftar masuk ke sekolah situ. Sekolah tu pun macam dia dah jauh juga dari rumah aku kat Pahang. Jadi aku dengan ayah aku memang tak macam rasa benda ni, Syah, kau betul ke nak pergi asrama ni? Macam aku fikir masa tu, aku fikir seronok duduk asrama, jumpa kawan baru, duduk dekat asrama. Sebab aku tengok live kakak aku kan. Walaupun time tu memang tak ada WhatsApp, tak ada Twitter, tak ada WhatsApp, tak ada WeChat, tak ada Instagram, tak ada. Masa tu ada Snapchat kot, ataupun masa tu ada Twitter dan juga Facebook. Dan masa tu juga famous tentang room chat. Room chat. Room tu tak. Jadi aku pun dapat tahu daripada kakak aku punya Facebook. Jadi kakak aku selalu share je punya daily life dia dekat universiti. Aku macam fikir asrama ni macam universiti lah. Duduk kat asrama, aku rasa seronok lah kat asrama. Dan aku pun aku memang dah tak ingat dah mak ayah aku cakap apa. Aku memang tak hiraukan mereka. Aku fikir aku nak masuk asrama, nak duduk asrama, nak seronok duduk asrama. Tapi aku tak research dulu apa keadaan dalam asrama sebenarnya.
Jadi bermulalah kisah yang aku didaftar sama dengan bapa dan mak dan ayah aku memang tak boleh hantar aku. Jadi dia tetap hantar aku lah. Sampai ke Kemanyan. Tu sekejap. Sampai ke Kemenyan. Sampai Kemenayan. Aku pun lupa dah nama tempat, nak sebut nama tempat. Termeluh lah macam tu. Sampai ke Temeloh tu. Batuk. Sampai ke ke Temeloh tu. Ayah aku melintasi sungai Pahangan. Jadi kat situ aku dah rasa sesuatu. Jadi macam perlu ke nak hantar anak aku ni? Jadi ayah aku tak cakap apa-apa. Jadi mak aku pun tak cakap apa-apa. Dah sampai ke Temeloh tu, kita orang cari kawasan yang sekolah aku tu. Jadi aku tanya sana sini, tanya orang tukang paminyak tu kan. Kat mana sekolah ni. Jadi dia orang kata sekolah ni depan kampung kan, nanti akan jumpa signboard Bandar Baru Chenor. Aku jadi macam like bandar kan, saya rasa nak ni bandar. Jadi aku pun expectation aku tinggi by bandar. Jadi aku pun pergilah dekat sekolah situ. Jadi aku pun cari. Dah sampai dekat satu sempang. Kalau anda tahu, sempang ke Chenor, dia macam kampung nak masuk kampung, dia tulis Chenor, Bandar Baru Chenor nak terus tu dah sampai sekolah ni. Lepas tu masuk dekat sekolah tu memang beremang jiwa raga mak aku dan kak ayah aku. Aku like apa hal ni kan, aku macam kenapa. Lepas tu mak aku pun dah sampai sekolah ni pula, dah tentu cakap, dek betul ke nak stay nak belajar sini, kalau tak nak balik. Betul. Aku cakap mak dah sampai dah gue, takkan kata balik, dah lah jauh kan. Jadi aku pun tak hiraukan tentang detik hati tergeraknya ibu bapa kita ni. Yelah dia tahu kan apa anak dia akan kena dan lalui akan datang adik sini. Kolej aku asrama aku di depan. Jadi dia ada tiga layer. Pertama, kedua, ketiga, teknikal, vokal dengan kemahiran. Jadi aku di bahagian depan lah. Aku dapat dekat bawah, dekat bangunan budak teknikal lah, budak sains. Jadi aku bawah tu sebab apa dapat dekat bangunan teknikal dan sains. Bawah bangunan aku tu rumah warden. Jadi gila kau, memang budak baik-baik lah kat situ kan. Jadi dah tolong hantar, ambil semua, dah angkat dalam bilik aku. Lepas tu pula mak aku pun dah habis dah pergi beli barang dekat Bandar Baru Chenor tu. Aku rasa macam my god. Jadi aku pun pergilah balik rumah mak aku, pergilah balik kolej. Lepas tu salam mak ayah aku, peluk-peluk semua, nangis sikit. And then mak aku pun papai balik. Lepas tu kan dah balik, dah macam tu aku dah kasi sesuatu sebab lah, sebab aku tak pernah berpisah dengan mak ayah aku. Jadi tiba-tiba lah ke tempat tu aku berpisah dengan mak ayah aku. Jadi macam like a new journey yang aku kena lalui berdikari sendiri. Aku rasa guys ni macam tu kan. Tapi melalui journey aku tu bertukar jadi journey yang seram lah. Sebab like ada certain kawasan kat situ yang tak boleh dia pergi. Okay, first hari pertama kita orang pergi tu, aku daftar tu, aku ada orientasi. Biasalah kan, sekolah mesti kena ada orientasi. Lepas tu yang lagi seram yang tu, aku dekat tapak perhimpunan aku tu, beremang jiwa aku tu. Dekat tapak perhimpunan aku tu ada jerat tau, jerat Cina dia sebelah jerat, tak pasti aku dah lupa, tapi memang sebelah jerat tu nampak macam kubur Islam. Jadi kenapa sebelah Islam, sebelah Cina? Konflik sangat kan. Kenapa kena ada kat sekolah ni? Kenapa kena ada dalam sekolah ni guys? Jadi masa kita orang tengah buat lagu, masa tu lagu tengah famous, lagu Adele, lagu Rain Fire kan. Masa tu tengah main bola beracun, Against the fire to the rain. Tiba-tiba pula bunyi something. Time ada fire tu. Kita orang pun ada certain manusia yang dengar, macam aku. Ada orang yang tak dengar. Mungkin dia tengah renyah sangat ke, seronok sangat ke, tak dengar apa-apa. Aku mesti tengah fokus. Jadi aku pun
dengar bunyi macam tu, seram lah. Aku macam tepuk kawan aku ni. Weh, kau dengar tak? Kau dengar tak bunyi? Lepas tu kawan aku tak dengar. Tu, kau dengar tak? Sekejap. Dia macam kawan aku macam fokus je. Mana aku dengar? Bunyi tu slow. Seram dah. Seram. Lepas tu kan, lepas kita orang habis orientasi, kita orang akan terus balik tau. Kita orang akan terus balik dekat apa? Dekat asrama kita orang masing-masing. Macam perempuan balik ke asrama perempuan, laki balik ke asrama laki. Asrama laki jauh gila nak pergi, nak daripada tempat kita orang dekat dewan kita orang tu. Macam aku kena menapak dalam 600 meter tu jauh. 300 meter nak ke kawasan tu. Macam perempuan dia naik je atas tu dah ada college diorang, dah ada asrama diorang. Jadi asrama perempuan lebih besar berbanding asrama lelaki sebab perempuan populasinya memang ramai. Jadi memang dia buat asrama perempuan lebih besar daripada asrama lelaki. Lepas aku balik dekat asrama aku tu, kita akan ada beri makanan supper tau. Makanan malam kan. Macam makan malam lah. Jadi bukan macam makan malam. Dia macam supper. Macam minum susu dengan minum apa, ada Coco Crunch ke apa benda ke macam tu. Daripada minum kita orang balik. Aku pun dengan kawan baru aku baru kenal lah. Aku kenal dengan kawan baru aku tu, tapi kawan baru aku tu dia satu kelas aku ke? Aku dah lupa lah, Allah Tuhanku, dah lama sangat cerita dia. Cepat adik dia. Masa tu dah nak pukul 11.45. Time tu memang kawasan memang nak dikosongkan, memang nak kena tidur pukul 12 malam, memang kena gelap pintu, lampu bilik yang kena gelap sebab asrama ada sila nanti kena ada rondaan warden ni bawa rotan je. Seram tu diheret rotan tu. Tak aku dengar bunyi rotan budak tu sebab aku rasa seram lah. Sebab dia akan rotan budak yang tak duduk di bilik sendiri. Dia akan rotan budak tu. Aku masa tu tengah borak-borak dengan member aku. Aku ada 2 orang member aku. Seorang ni satu kelas aku. Seorang ni kelas horticulture landscape. Seorang ni kelas ternakan tak silap aku. Yang aku ni kelas teknologi tanaman. Jadi aku macam dia orang yang horticulture landscape ni dengan ternakan ni, dia orang satu bilik. Jadi bilik dia orang bilik dia orang blok belakang tau. Blok kita ada 3 blok belakang. Jadi aku pun pergi blok belakang tingkat 4. Jadi tingkat 4 ke tingkat 3 aku lupa lah. Jadi macam tinggi lah. Lepas tu kan, jadi ni masa kita orang dah stay tidur situ, benda tu macam ni. Aku seram gila nak cerita macam ni. Aku masa tu terdengar lagi bunyi tu. Aku macam takut lah nak balik kat tempat kawan aku ni, tempat asal aku ni, tempat bilik aku dekat depan tu, dekat blok A tu. Aku pun takut lah nak kena turun sebab dia ada pagar. Aku kena naik tangga berpagar lagi. Macam kita orang punya blok ni berkena pagar, dengan blok belakang pun kena pagar sebab diorang macam diorang berasingan. Macam diberikan part. Macam aku dekat blok technical, and dekat blok belakang tu blok vocational, dan di tengah blok belakang tu blok kemahiran. Jadi SKM macam tu, SKM lah. So aku nak pergi ke blok aku tu takut macam kena kunci. Lepas tu kan aku pun takut nak balik. Aku stay tidur. Warden apa lagi, rotan aku. Aku first time kena rotan dengan warden lah masa tu. Lepas tu aku pun bangun. Aku beredar. Lepas tu aku dengar ramai lah yang kena rotan tu beredar tempat masing-masing. Masa tu macam ada orang lah tengah lalu lalang. Once aku nak turun tangga tu, aku nampak satu tubuh yang macam besar gelap dekat tangga tu. Aku macam beremang weh. Apa benda tu? Aku macam benda tu dah memang beremang gila jiwa raga aku. Aku dah tak boleh nak cakap apa lagi. Aku tak boleh nak kontrol jiwa aku. Aku turun. Aku lalu lah kawasan tu. Tapi memang time tu memang meremang nak mampus guys. Memang meremang nak mati. Lepas tu pula kan, dia dah sampai dekat bilik aku, dah turun dekat aku punya bawah tu. Aku kan kena merentasi tandas bawah tau. Tandas tu tak tahulah ada orang ke tak ada, tapi bunyi air melimpah. Jadi aku pun lalu bodoh lah. Aku pun imagine, aku
Aku pun fikir memang ada orang lah dalam bilik air tu. Sebab yelah nak mandi malam buta ni macam tak logik lah. Asrama kalau university maybe lah kan. Sebab kalau asrama memang pukul 12 memang kena tidur. Jadi kita orang pun balik ke, aku pun balik lah, aku seorang. Aku dengan rasa takut menggigil macam nak mati, nak terkencing ni. Aku fikir aku nak kencing kat aku punya bilik. Jadi aku pun balik ke aku punya dom aku. Lepas tu aku kena marah dengan aku punya ketua dom aku nama dia Daniel tak silap aku. Dia kata, Syah, awak gimana? Awak tahu tak, saya kena marah dengan warden. Sebab apa? Kekurangan seorang ahli. Tapi lepas tu dia kata, yelah memang saya tak ada masa tu. Jadi ya, tapi masa saya kira tadi memang cukup. Kata semua orang, kata awak pun ada. Dah jadi ceritanya aku pun, saya tak ada. Saya kat belakang. Tadi saya pergi belakang bilik kawan saya. Yang aku punya ketua ni pula, dia form 5, aku form 4. Aku pun cakap saya lah dengan dia sebab dia, aku hormat lah dia kan. Lepas tu, ya mula-mula saya kira ada. Lepas tu warden kira tak ada. Warden kira awak tak ada. Jadi macam saya kena marah dengan warden. Saya rasa memang awak dah ada. Saya dah kira tadi, awak memang dah ada. Memang cukup dia ada dalam bilik aku ada 18 orang. So aku memang cukup 18 orang. Aku punyalah risau. Weh, pahal tiba penuh tiba tak ada. Aku memang tak ada kat dalam bilik aku. So aku memang fikir memang kat katil aku memang benda tu ada. So aku macam, what? Apa benda ni? Aku baru je nak hidup perjalanan hidup aku ke asrama. Tapi kenapa jadi macam ni? Aku pun itulah ingkar lagi cakap ibu aku dengan mak dengan ayah aku. Lepas tu kan, aku tidur macam biasa. Aku dengar orang menjerit. Lepas tu aku nampak dekat jiran katil aku tapi kat belah atas lah. Dia kan katil dia tingkat kan. Menjerit. Aku macam, what? Kena sampuk. Kena sampuk. Dia macam kena histeria. Lepas tu dah bising guys. Lepas tu dia kata bukan aku. Dia marah aku. Dia kena kau kenapa kacau tempat aku je. Aku tak kacau apa-apa. Aku tak tahu apa-apa. Jadi aku macam dia macam, apa benda ni? Kenapa orang tu kata aku macam tu? Sebab dia kata tadi lain. Entahlah, dia kata macam tadi kau, sekarang kau dah kacau tempat aku. Aku macam, kau mengacau. Weh, seram dak gila weh. Jadi macam masa tu ustaz warden aku datang macam doakan, macam mengeruk, macam tidak mengeruk keadaan, dia macam menenangkan keadaan. Dia tolonglah bantu dia pulihkan bilik aku tu. Jadi masa tu aku tak boleh tidur. First day hari aku daftar, yang aku dah kena dengar something masa tu. Tapi benda tu macam sayup je. Orang kata kalau sayup jadi, aku pun tak tahulah guys. Tentu aku tak boleh fikir dah, tak boleh imagine. Lepas tu pula aku nampak besar, gelap gulita. Tapi dekat tangga blok belakang tu memang gelap. Tak tahu kenapa maintenance tak betul kan. Memang gelap sepanjang tinggi-tinggi tingkat tu. Dia punya tangga tu gelap. Aku tak tahulah sebab apa. Tapi memang dekat blok aku memang terang. Kat koridor aku memang terang. Tapi hanya dalam bilik je gelap. Memang dalam bilik kena gelap tu. Tepat pukul 11 aku 12 malam. Memang kena gelap. Ketat memang kena rotan dan semua. Benda lah. Lepas tu kan, aku tak boleh tidur. Hari pertama aku sekolah, hari pertama aku masuk asrama, aku tak boleh tidur. So memang memang keadaan pengalaman aku sewaktu masa aku masuk ke dalam asrama ni. Pertama sekali, hari pertama aku masuk, aku dah kena kacau dah. Aku dah kena muka-muka dah. Jadi mungkin sebabkan hati aku ni memang tak fikir yang tak fikir yang aku tak fikir cakap mak aku dengan ayah aku. Macam aku hiraukan cakap mereka, tapi lalas aku terkena. Tapi memang ini pengalaman paling lah. Pengalaman kata apa? Pengalaman paling memberi pengajaran kat aku. Sebab aku tak pernah lalui semua tu. Aku lalui benda-benda macam ni kan. Lalui benda-benda jumpa-jumpa benda misteri macam ni, benda halus ni. Start aku duduk asrama kat tempat ni. Aku memang macam-macam aku nampak. So first aku dah nampak dah cerita yang before aku masuk, aku nak balik daripada bilik kawan aku ni. Aku nampak dekat tangga tu, area tangga nak turun tu, dekat tangga tu bertenggek tu, benda hitam besar. Jadi kat situ aku dah nampak benda seram kat situ. Dan aku dah nampak macam lembaga kat situ. Tapi aku tak tahulah
benda tu apa. Jadi yang kedua, aku dengar bunyi tu, aku tak pernah rasa bunyi tu dan tak pernah dengar bunyi tu. Jadi masa tu aku first time dengar. Dari situ aku dah dengar dah weh. Benda tu real gila. Selalu aku dengar bunyi tu dekat dalam TV, dekat dalam movie, dekat dalam sound effect, soundtrack yang YouTuber yang lain buat video. Jadi ini cerita dia memang reality yang aku lalui sendiri. Like itu pun yang cerita tentang true story kan. Pengalaman misteri seram aku di asrama. Hari pertama aku masuk dah, aku dah jumpa macam-macam dah dengar macam-macam dah. Jadi like korang nak pergi nak asrama tu, korang research dulu. Korang kena research dulu, korang kena dengar pendapat orang lain dululah. Kalau benda tu tak sesuai, korang janganlah, dorang dengarlah cakap mak bapak korang. Sebab hari ni aku dah cerita pasal yang aku jumpa lembaga tu. The next episode mungkin ada lagi cerita baru yang aku akan ceritakan anda tentang pengalaman aku sendiri. Aku tak ambil cerita tu dekat orang lain, dekat cerita-cerita sama lain, tapi cerita tu based on experience aku sendiri. Starting from aku masuk dalam asrama tu, aku dah boleh dengar, aku dah boleh nampak. Tapi Alhamdulillah aku dah tak nampak dah sekarang. Tapi aku just nampak rasa je lah sekarang ni. Tapi dulu aku memang, ya Allah, like literally aku nampak sendiri benda tu. Ya Allah, sampaikan aku give up lah. Aku give up, aku down, aku quit. So stay tune the next episode pasal video akan datang. So the moral of story hari ni, aku nak ceritakan tentang korang bahawa jangan petah cakap ibu bapa korang. Kalau korang, ibu bapa korang rasa tak setuju, mungkin, tapi kadang-kadang ada yang tak setuju, tak relevan lah. Macam dia macam cakap tak nak kena bully ke, kalau kau takut kena bully ke, tak cukup makan ke, itu tak relevan lah. Itu macam paranoid sangat lah kan parents korang tu. Jadi kalau macam dia tak sedar hati sebab benda-benda macam mistake macam ni, korang kena take attention, kena take note lah. Sebab benda ni penting untuk korang. Jangan jadi macam aku. Nanti kalau korang ignore benda-benda tu, korang akan jadi macam aku. Sumpah doh, ni memang nak kata pengalaman paling pengalaman misteri yang paling reality hidup aku selama aku belajar dekat asrama. Benda ni berlanjutan. Besok akan datang, macam-macam aku akan cerita kat korang tentang experience aku sendiri daripada aku asrama tingkatan 4, aku tingkatan 6, aku dekat Melaka, kat Universiti Melaka dan juga di UPM. Jadi aku akan cerita kat korang semua pengalaman asrama sebenar aku sendiri. Masa korang ada pengalaman seram yang korang nak share kat aku, korang boleh share dekat aku punya komen. Kalau korang rasa malas nak pergi dekat Twitter aku, dekat Instagram aku, korang boleh share kat komen aku, okay? Nanti aku akan baca, aku akan olah dan aku akan cuba relation dengan hidupan aku dan aku akan cuba sampaikan dalam bentuk video, okay? Don't forget share kalau korang rasa seronok. Bye!